Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan sekali lagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada bulan Oktober ini, menyambung kembali perbahasan dan syarahan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, yang terhenti perbahasan kita di sini daripada bulan Ogos yang lepas. Ini kerana pada bulan September yang lepas kita tidak mengadakan kuliah ini, dan pada malam ini kita menyambung kembali perbahasan kitab Penawar Bagi Hati berada pada majlis kali yang keempat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di dalam kata pengantar penulis kitab, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, masih lagi berada dalam kata pengantar beliau. Iaitulah beliau menyebutkan di sini, ibu bapa sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, atau innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang membawa maksud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan juga kepada harta benda kamu. Allah tidak melihat kepada rupa paras dan juga harta benda kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada jantung hati kamu dan juga kepada amalan-amalan yang kamu kerjakan. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dan ini antara hadis yang terawal disebut oleh penulis kitab Penawar Bagi Hati ini, iaitulah sebuah hadis yang membicara tentang hati juga, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut Allah tak lihat kepada dua, tapi Allah melihat kepada dua yang lain. Yang pertama, Allah tak tengok kepada rupa bentuk atau rupa paras. Yang kedua, Allah tidak melihat kepada harta benda. Maksud tidak melihat itu bukan bermakna Allah buta, tetapi maksud tidak melihat itu adalah an-nazar. Maknanya Allah tidak menganggap itu satu prioriti dan keutamaan. Yang inilah antara yang membezakan manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia dia amat pentingkan penampilan luaran. Manusia cukup jaga benda ini, dan dia cukup pandang seseorang itu berdasarkan penampilan, bukan berdasarkan dalaman. Yang inilah beza sikap manusia kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala.
Manusia kadang-kadang tuan-tuan, dia mengukur kebaikan itu dengan apa? Dia mengukur kebaikan kadang-kala dengan pakaian. Maknanya kalau kita tengok seseorang itu, kalau dia pakai baju pagoda, seluar jin, nak buat perbandingan dengan pakai jubah, dua orang itu yang baik pakai jubah, yang itu tak baik. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok ada orang masuk masjid pakai seluar jin, pakai baju biasa sahaja, maka ramai orang tengok. Dan orang kata, apalah masuk masjid pakai begini. Nampak? Sebab dia ukur berdasarkan luaran. Sedangkan Allah tidak lihat kepada hal itu. Jadi sebab itu kita menyebut ibu bapa sekalian, manusia dia amat pandang benda-benda luaran. Dia tengok, tinggikan dan muliakan seseorang dan letakkan kayu ukur kebaikan pada kebendaan dan penampilan luaran. Dia tengok seseorang nampak pakaian dengan tai, maka dia hormat. Sebab pakai tai, pakai kot, pakai kemeja elok. Tapi kalau ada orang pakai jubah pula kadang jubah lusuh sikit, kata dia pandang sebelah mata sahaja. Who are you? Nampak? Yang ni bagi yang kadang pakai jubah lusuh, dahlah lusuh, kadang pula ada comot sikit kesan makanan, kesan air wuduk dan umpamanya, dianggap lekeh atau dianggap tidak bagus. Tapi kalau ada orang datang, contoh pakai Mercedes, oh dia nampak gah. Tapi kalau orang itu dia tengok, dia datang pun pakai biasa-biasa sahaja, pada kereta, pada pakaian, pada pangkat, pada jawatan, maka dia tak pandang dan dia tak muliakan. Maka ini silap manusia. Yang membezakan kita dengan Allah ni, Allah tak pandang hal itu. Allah pandang kepada dua. Allah lihat hati dan Allah lihat kepada amalan. Kadang-kadang bila datang seseorang dengan pakaian yang lusuh, adakah kita boleh nampak amalan dia? Tak nampak. Tapi bila ada orang datang dengan pakai baju yang segak, kemeja kot bertai, maka kita pun tengok, ush, dia ni mesti somebody, dia mesti hebat. Macam mana kita boleh ukur dia hebat, sedangkan kita pun tak pernah nampak amalan dia? Jadi sebab itu dia dua orang datang, tapi sebabkan pakaian berbeza, maka kita hukum mereka dengan hukuman yang berbeza. Yang ini silap. Kebaikan kita adalah pada nilai dalaman. Kebaikan kita ini diukur berdasarkan nilai dalaman, akhlak, hati, amalan saleh, bukan semata berdasar dengan penampilan luaran. Tuan-tuan, saya lah, kalaulah bagi contoh kepada tuan-tuan, ni di tangan saya ini, orang sebut duit shilling ke wang kertas? Orang kata wang kertas. Orang tak kata ini duit shilling RM1, tetapi ini adalah wang kertas. Kemudian saya ambil di tangan kanan ini, orang kata apa dia? Tisu kertas ke tisu apa dia? Yang ini tisu kertas atau kertas tisu. Kedua-dua ini adalah hakikatnya kertas. Tetapi kita katakan, kalaulah tisu ini saya keronyokkan gini dan saya campak di atas lantai, maka dia akan jadi tisu ke dia jadi sampah? Dia akan jadi sampah. Orang tak kata, oh ada tisu yang sedang dikeronyokkan lah. Orang tak kata. Tapi orang kata ada sampah di atas lantai. Tapi kalau wang kertas ini juga saya keronyokkan dan saya letak juga dicampakkan di lantai, maka orang tak akan kata, ush, ada sampah lah di atas lantai. Tapi orang akan tengok ada wang RM1 di atas lantai, dan orang tu ambil. Jadi ini menunjukkan kadang-kadang luaran ni tak ada apa pun. Ni luaran sahaja, tapi nilaian yang ada dalam wang kertas RM1 ini menjadikan dia lebih bernilai dan berharga berbanding kertas tisu ini. Jadi sebab itu ibu bapa sekalian, jangan sesekali kita menghukum seseorang itu berdasarkan penampilan luaran. Satu hari ada seorang syekh di Arab Saudi. Dia ini ketika dia masih belajar di sekolah rendah, dia orang panggil madrasah ibtidaiyah, dia masih peringkat permulaan. Tiba-tiba datanglah mengajar seorang syekh namanya Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, tokoh besar dalam ilmu tafsir Quran yang menulis kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran, berbelas jilid. Bila dia masuk mengajar kepada kawan ini,
iaitu syekh ini. Syekh ni tengok Allah, pakaian pun pakaian lusuh, ialah syekh. Pakaian pun nampak tak segak, kemudian muka pun tak nampak macam muka tokoh. Tapi kesemuanya itu menyebabkan syekh yang berada dalam kelas tadi, dia kata rugilah aku tinggalkan majlis ilmu orang yang lain ni. Maknanya rugi aku tinggalkan majlis ilmu syekh yang lain, tapi buat apalah aku duduk dengan syekh sekian dengan sekian ini. Maka sebaik sahaja syekh itu dikeluarkan cakap, dia mula berceramah ataupun mula mengajar, maka terkejut kawan ni tadi. Dia terkejut sebab dia kata seakan-akan yang keluar daripada mulutnya itu penuh dengan mutiara-mutiara hikmah dan juga ilmu yang aku tak pernah dengar daripada orang lain yang selama ini aku belajar daripada mereka. Jadi sebab itu timbul istilah yang orang kita masyhurkan, don't judge a book by its cover. Jangan kamu melihat, menghukum seseorang atau satu buku itu hanya semata melihat kepada kulit luaran sahaja. Apa ramai kulit yang kadang kita tengok buku-buku ini, Allah, tengok pun kulit bukan hard cover tapi murah punya kulit, tetapi dalamnya penuh dengan isi yang bermanfaat. Jadi cara fikir kita kena betul. Imam Al-Ghazali dia ajar kita jangan hukum seseorang berdasarkan zahir, tapi hukum seseorang berdasarkan apa yang boleh jadi terdapat dalam peribadi diri dia, amal soleh dia. Sebab itu dalam kitab Ihya, Imam Ghazali kata kalau kita tengok seorang budak muda, kita ni tua, maka kita kata budak ini jauh lebih baik daripada aku, kerana aku ni dah banyak dosa dalam keadaan umur aku lebih tua. Dia ini budak lagi, dosa dia pasti lebih kurang daripada aku. Nampak? Dia positif kan? Kemudian Imam Ghazali kata kalau tengok orang tua pula, kalau kita tengok orang tua pula, kita kata Allah, orang tua ni telah mendahului aku dalam kebaikan. Sebab dia umur dia lagi panjang, maknanya lagi lama dia telah amal soleh daripada aku, yang boleh jadi lebih kurang amalan berbanding diri dia. Tengok orang miskin pula, dia kata alhamdulillah dia ni tak diuji dengan fitnah harta sebagaimana aku ni berharta dan aku diuji dengan harta, tapi dia kurang ujian harta. Tengok orang kaya pula, dia kata oh dia ni lebih baik daripada aku kerana dengan hartanya dia tetap bersedekah, dia berzakat dan dia infak di jalan Allah. Semua orang baik pada pandangan kita sebab kita menilai dia berdasarkan ciri dalaman dia, bukan semata zahir. Sebab itu kita lihat di sini walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati dan Allah melihat kepada amalan. Baik. Kemudian kata penulis kitab, dan selawat ke atas keluarga dan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hati mereka daripada segala sifat yang tercela. Mereka ini dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Yang inilah yang kita sebut antara sebaik-baik selawat. Seperti yang saya sebut dalam beberapa kuliah yang lepas, selawat ini dia ada dua maksud. Dari sudut kita lihat daripada siapa ia datang. Kalau selawat daripada Allah, maknanya itu adalah rahmat dan pengampunan Allah. Rahmat dan pengampunan Allah. Tetapi kalaulah selawat itu daripada malaikat, maka maksudnya adalah malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka tersebut. Macam contoh, dalam hadis sahih Nabi SAW menyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang berada di saf yang paling hadapan. Yang ini hadis sahih menyebut, bukan ayat Quran yang innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, itu ayat Quran. Tapi ini innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang berada di saf yang paling hadapan. Maka kalau Allah selawat, maknanya Allah rahmat orang yang ada di saf depan dan Allah bagi pengampunan. Manakala kalaulah selawat daripada malaikat kepada mereka ini, malaikat mendoakan kebaikan kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Jadi ini antara beza selawat tersebut. Jadi bila selawat Allah kepada ahli keluarga Nabi, ada sebahagian orang bahkan kadang-kadang dia allergic. Bila sebut ahli keluarga Nabi ni atau alil bait, maka dia kadang allergic, terlajak. Pertama, kita ini dalam apa keadaan kita kena neutral. Kita tak boleh terlajak jauh sangat
dan tak boleh terkurang sangat. Kita kena sederhana. Jangan over, jangan kurang. Orang kata jangan kita ini tafriq, jangan kita ifrat, jangan melampau, jangan bermudah-mudahan, tapi sederhana sahaja. Saya dahulu masa universiti, nama universiti saya ini Jami'atu Alil Bait, Universiti Alil Bait di Mafraq, Jordan. Kerana disebut Alil Bait itu kerana ia dirasmikan oleh King Jordan pada ketika itu, yang memang keturunan daripada keturunan Nabi SAW, daripada jalur Al-Husain, daripada Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bila di Facebook, bila kita letak kita belajar di Universiti Alil Bait, maka adalah pada saya add seseorang itu, maka terus dihantar mesej, anda ni Syiah ke? Dia kata. Allah, dia kata. Jadi anda Syiah ke? Sebab tengok semata saya letak di Universiti Alil Bait, tempat kita ini belajar. Tapi saya kata kenapa mudah sangat menghukum? Itulah ketika dulu. Tetapi kita sebut, kadang-kadang orang kita allergic. Maka saya pun dulu pernah juga berada dalam situasi yang sama. Bukan sahaja orang tersebut. Ialah kita ni semangat juga. Orang kata ahli sunnah, maka kita ni ada allergic sikit kepada Syiah ini. Jadi saya pun tanyalah kepada salah seorang sahabat saya ketika itu. Saya tanya, macam mana dengan pandangan selawat ni? Bila kita selawat ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, saya kata ada unsur Syiah ke di situ? Yang tu pada asal-asal saya bertanya. Tapi biarlah saya nampak bodoh bertanya. Betul tak? Sebab tu saya sebut, tuan-tuan ibu bapa sekalian, kita ni biarlah kita ni dilihat bodoh seminit bertanya soalan. Tapi kalau kita tak bertanya soalan, maka kita bodoh selama-lamanya. Mana satu yang kita nak? Lebih baik dilihat bodoh tu sekejap. Dan bila kita bertanya soalan, orang nampak Allah, takkanlah soalan macam itu pun tak tahu. Tak, tapi saya tanya juga. Ni waktu tu ialah saya masih mula lagi belajar. Lalu dia kata, sahabat saya tersebut, dia kata tak, sebab bukan sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Dalam selawat Ibrahimiyah tu kan ada selawat kepada ahli keluarga Nabi juga. Jadi itu pun dah menjadi bukti sebenarnya Ahlus Sunnah lah yang berselawat kepada ahli keluarga Nabi, bukan semata-mata kelompok Syiah. Jadi kan dalam selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan ada selawat kepada Muhammad dan ali Muhammad, iaitu ahli keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah tersebut. Yang ini tidak ada selawat yang lebih afdal berbanding selawat Ibrahimiyah, kerana yang menyebutnya adalah as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Quran sifatkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan ianya adalah wahyu. Dan Nabi sebut sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Baik. Jadi kesimpulan penulis kata, dan selawat ke atas ahli keluarga Nabi, maka tidak ada masalah, bahkan itu lebih menepati ciri ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita dengar nama Nabi disebut, maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun kadang penceramah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampak? Biar panjang sedikit, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana itu termasuk juga dalam berselawat ke atas Nabi dan keluarga baginda alaihi salatu wassalam. Selain daripada itu, penulis juga sebut dan sahabat baginda. Yang ini yang Syiah terkurang. Bila mereka itu tidak berselawat ke atas para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari sudut mereka tidak mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Bahkan sebahagian atau majoriti besar sahabat di sisi mereka itu menyeleweng, kata mereka. Yang ini silap. Maka sebab itu kita kata para sahabat ini adalah khiyarun nas, manusia-manusia yang terbaik, yang Allah pilih untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan kenal ke sahabat kepada Nabi Allah Ibrahim? Tuan-tuan kenal tak sahabat kepada Nabi Allah Isa? Tuan-tuan kenal ke tak sahabat kepada Nabi Allah Daud, kepada Nabi Allah Yusuf,
Adakah mereka ini mempunyai sahabat yang dikenali oleh kita? Sebenarnya tak ada. Tak ada sahabat kepada Nabi Adam, sahabat kepada Nabi Yusuf, sahabat kepada Nabi Daud, sahabat kepada Nabi Isa yang kita kenali. Tidak ada. Tapi kalau tuan-tuan, kalau saya tanya, kenal ke Abu Bakar Siddiq? Oh, nampak? Kata kenal. Siapa dia Abu Bakar Siddiq? Sahabat Rasulullah, khalifah pertama. Tuan-tuan kenal ke Umar, kenal ke Osman, kenal ke Ali, kenal ke Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, yang 10 sahabat yang dijamin syurga itu orang boleh kenal sebab famous. Dan alhamdulillah di wilayah persekutuan, saya maksudkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, majoriti masjid adalah dinamakan dengan nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di wilayah kita ada Masjid Az-Zubair ibn Al-Awwam di Ceras. Kita ada Masjid Sayyidina Umar ibn Al-Khattab di Bukit Damansara. Kita ada Masjid Talhah bin Ubaidillah dekat kawasan Bukit Jalil. Kita ada Masjid Abu Bakar Siddiq di Bangsa. Kita ada Masjid Sayyidina Osman. Masjid apa yang kita tidak ada? Maknanya majoriti nama para sahabat Nabi itu dijadikan nama-nama masjid. Maka sebab itulah kita nak kuat kecintaan kita ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka inilah yang membantu legasi dakwah sampai kepada kita. Tuan-tuan, kalaulah para sahabat Nabi ini tidak buat kerja, maka macam mana Islam boleh tersebar luas dalam masa yang begitu singkat? Kalau saya tanya tuan-tuan, ini orang kata general knowledge, pengetahuan am. Di dunia kita sekarang ini, agama apakah agama yang nombor 1 pengikut dia? Ya. Agama yang paling ramai penganut di dunia ini adalah agama apa? Saya kata general knowledge tadi, pengetahuan am. Sebenarnya agama Kristian adalah agama yang paling tinggi penganut. Kedua siapa? Kedua agama Islam. Jadi sebenarnya perbezaan jarak tahun antara Kristian dan Islam ni jauh. Tapi bayangkan, pengikut mereka dengan pengikut agama kita ini tak begitu jauh perbezaan. Maknanya walaupun mereka nombor 1, tetapi Islam makin lama makin berkembang, makin lama makin ramai dalam tempoh yang begitu singkat. Tak lain tak bukan faktor perkembangan tersebut adalah kerana jelajah dakwah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebab itu besar peranan mereka ini dalam menyebarkan dakwah. Mereka ini amat concern dengan dakwah. Jiwa mereka dakwah. Sayyidina Umar pada suatu hari dia kata kepada para sahabat dia, hayya nu'min, mari kita beriman. Fazakarullah, maka mereka pun berzikir kepada Allah. Mudah sahaja dia ajak orang beriman, lalu mereka berzikir pada Allah. Ramai-ramai zikir pada Allah, ingat Allah. Maka ini cara mereka berdakwah. Dan setiap menjadi sunnah para sahabat Nabi, setiap kali mereka berpisah daripada mana-mana majlis, mereka baca surah apa? Surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa baca suratul Asr? Kerana dalam suratul Asr ada mesej dakwah, iaitu pada 2 ayat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nampak? Dan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Setiap kali mereka berpisah pada majlis, maka mereka akan membaca suratul Asr. Ini adalah teladan para sahabat dan salafus salih yang kita ikut sampai sekarang ini. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, ada sebahagian orang tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Tujuannya untuk itu, supaya orang sedar tentang peranan dakwah itu. Dan ini kerana itulah, atas jasa mereka itulah kita amat mengenang mereka ini dengan kebaikan. Orang kata menghina para sahabat adalah syirik, kufur dan zindik. Sebab itu kita tidak menghina dan para sahabat ini, tetapi kita memuji, membela, mempertahankan dan mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu disebut, bila setiap kali kita menyebut nama para sahabat, kita akan ucapkan radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu anhum. Sebab itulah radhiyallahu anhu ini dalam bahasa Arab disebut sebagai at-taradi. At-taradi ini sebutan radhiyallahu anhu. Kalau sebutan rahimahullah dia panggil at-tarahum. Kalau at-taradi adalah sebutan radhiyallahu taala anhu.
radhiyallahu anhu ini dia ada dua individu dia boleh pergi. Yang pertama kepada para sahabat, yang kedua kepada para ulama. Kalau sebutan radhiyallahu anhu kepada para sahabat, kita sebut dalam bentuk yang confirm. Confirm Allah redha kepada para sahabat. Kerana apa? Kerana nas Al-Quran sebut dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Jadi Allah sebut para sahabat ni Allah redha. Jadi secara pasti. Adapun kalau kita sebut contoh, qala Abu Hanifah an-Nu'man ibn Sabit radhiyallahu anhu, berkata Abu Hanifah Nu'man bin Sabit radhiyallahu anhu, maka radhiyallahu anhu di situ bukan dalam bentuk yang confirm, tetapi ala sabili doa, dalam bentuk kita mendoakan mudah-mudahan Allah redha kepada Abu Hanifah. Nampak? Kalau kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha, tu doa. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah radhiyallahu anhu, doa. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, maka kita katakan radhiyallahu anhu, doa juga. Maka dia tak jadi confirm Allah redha kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah, tapi mudah-mudahan Allah redha dalam bentuk doa. Kerana kita tak boleh jazamkan yang ni datang daripada Allah, tapi kita doa. Adapun pada para sahabat Nabi SAW, maka kita katakan radhiyallahu anhum ajma'in. Adab bila sebut nama sahabat, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum ajma'in. Nampak? Radhiyallahu anhu bagi seorang lelaki dari kalangan sahabat, radhiyallahu anha kepada seorang perempuan dari kalangan para sahabat. Janganlah kalau yang meninggal tu perempuan, maka kita Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu dah silap doa dah tu. Jadi sebab itu dhamir itu pun penting. Pentingnya Arabic education, bukan English education saja yang penting. Baik. Jadi ibu bapa sekalian, maka kita sebut kalau radhiyallahu anhuma ni kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Macam Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ni sahabat, Abbas tu pun sahabat. Jadi kita kata radhiyallahu anhuma. Pak dia dengan dia adalah dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, contoh gitu. Yang ni tak ada masalah. Adapun radhiyallahu anhum ni majoriti jamak kepada para sahabat semua. Contoh kita sebut Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan setiap mereka ini ada hierarki, ada kedudukan yang tak sama antara kedudukan satu sama lain. Ini bezanya mereka dengan Nabi. Nabi memang tidak ada perbandingan dan tidak ada yang setanding, tetapi adapun para sahabat, mereka ada tandingan antara satu sama lain. Seperti contoh Abu Bakar dengan Umar, tinggi Abu Bakar lagi. Umar dengan Osman, tinggi Osman lagi. Osman dengan Ali, tinggi Osman lagi. Abu Bakar dengan Umar, tinggi Abu Bakar. Umar dengan Osman, tinggi Umar. Osman dengan Ali, tinggi Osman. Macam itu. Baik. Sebab itu Nabi SAW punya kubur, seperti yang disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Zahabi, di bahu kanan Nabi ni kepala Abu Bakar, jasad ditanamkan bersama, dan di bahu Abu Bakar adanya kepala Umar, dikebumikan bersama. Tiga individu tersebut ditanamkan bersama, iaitu jenazah Abu Bakar bersebelahan dengan jenazah Nabi SAW, dan kepala Abu Bakar berada di bahu Nabi SAW. Jenazah Umar ditanam bersebelahan dengan jenazah Abu Bakar, dan kepala Umar berada di bahu, di paras bahu Abu Bakar Siddiq. Sebab tinggi kedudukan Abu Bakar Siddiq selepas Nabi SAW. Jadi sebab itulah satu orang kata, ketika Nabi sakit, yang Nabi bawa ataupun yang Nabi minta menjadi pengganti mereka ini dalam semayang, mimpin salat berjemaah adalah Abu Bakar Siddiq. Maka sebab itu ketika mana Nabi SAW wafat, maka berlakunya kejutan yang begitu besar di sisi masyarakat. Orang kata huru-hara masyarakat pada ketika itu. Ada orang yang mempercayai, ada orang yang tak percaya, dan ada orang yang menafikan sekerasnya, seperti Umar ibn al-Khattab sendiri. Umar kata, kalau sesiapa yang mendakwa Nabi Muhammad telah wafat, maka aku akan ambil tindakan kepada dia.
Tapi datanglah seorang lelaki dengan berani naik ke atas mimbar, namanya Abu Bakar Siddiq. Maka dia katakan, ayuhan nas, man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai orang ramai, siapa yang sembah Allah maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Tapi siapa yang sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggalkan dunia. Lalu disebutkan ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang telah datang sebelum-sebelumnya beberapa orang rasul yang lain. Afa immata, adakah apabila sekiranya dia mati, au qutil, atau dibunuh, kamu akan berpaling daripada agama kamu. Maka orang ramai pada ketika itu berasa tenang. Dia kata seakan-akan inilah kali pertama kami mendengar ayat Quran tersebut yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala, dituturkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka berlaku perkumpulan di Saqifah Bani Sa'adah. Asalnya kelompok Ansar mendakwa bahawasanya tanggungjawab khilafah itu adalah menjadi milik mereka, kelompok Ansar. Kemudian sampailah kelompok Muhajirin. Mereka katakan kepada kelompok Ansar, tidak boleh begitu, kerana Nabi SAW telah menyebut al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin mesti dari kalangan Quraisy. Maka Muhajirin adalah Quraisy, majoriti mereka, manakala Ansar ini bukan dari kalangan bangsa Quraisy. Maka sebab Nabi sebut itu, maka Ansar tidak ada satu bantahan pun, kerana mereka tahu yang itu adalah hadis Nabi SAW. Punya mereka besarkan hadis Nabi walaupun Nabi dah wafat pada ketika itu. Kemudian datanglah mereka dari kalangan Muhajirin mengatakan, apakah kamu tak setuju kita mengangkat Abu Bakar dan kita berbai'ah janji taat setia untuk melantik beliau sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka bagikan satu analogi, atau mereka bagi satu justifikasi. Mereka kata, laqad radiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dinina afala nardahu li dunyana. Allah telah redha Abu Bakar ni menjadi pemimpin dalam urusan agama kita. Apa dia urusan agama? Pemimpin sembahyang. Rasulullah redha Abu Bakar ni jadi pemimpin dalam urusan agama, yakni salat. Afala nardahu li dunyana. Tak patutkah kita redha Abu Bakar menjadi pemimpin dalam urusan dunia kita? Maknanya pentadbiran dunia, politik ni dunia. Jadi disebut dalam urusan pentadbiran, siasah, maka tak patutkah kita ambil mereka ini, Abu Bakar Siddiq juga sebagai pemimpin kita? Nampak? Jadi sebab itu ibu bapa sekalian, maka kita sebut yang inilah ketinggian kedudukan Abu Bakar. Tapi ada sebahagian kelompok yang ketiga, mereka dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ni mereka kata apa? Mereka kata tak, yang paling layak adalah Sayyidina Ali. Yang paling layak adalah Sayyidina Ali. Kerana dari sudut nasab keturunan, maka Ali yang paling rapat dengan keturunan Nabi SAW. Dari sudut Ali, nak dibuat comparison dengan tiga orang, Abu Bakar, Omar dan Osman, Ali adalah satu-satunya sepupu Nabi SAW. Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib adalah adik-beradik kepada Abdullah, paknya Nabi SAW. Maka Muhammad dan juga Ali adalah sepupu antara satu sama lain. Maka akrabuhum nasab, yang paling dekat nasab keturunan adalah Ali. Maka bagi Bani Hashim, Ali lebih berhak menjadi khalifah selepas wafat. Tetapi bila Abu Bakar ini telah disetujui oleh majoriti, maka Sayyidina Ali sendiri berbai'ah kepada Abu Bakar. Tak timbul isu. Sayyidina Ali sendiri timbul. Bahkan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menunjuk bahawasanya Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali ini amat-amat diiktiraf oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, pada awal dakwah, kita tahu yang dakwah Islam ini ditentang. Bila ditentang dengan penentangan yang begitu kuat, Nabi diboikot, diugut bunuh, dibaling, dicerca, dimaki, maka ketika itu Nabi hold dulu. Nabi hold dari sudut tidak ada dapat mana-mana arahan. Lalu tiba-tiba maka datanglah satu arahan daripada Allah mengizinkan Nabi ni untuk berhijrah. Maka bila Nabi berhijrah,
Tuan-tuan kalau dapat arahan pindah tempat kerja contoh, gilah pindah. Apa masalah? Tapi Nabi dapat arahan berhijrah, maka Nabi tak terus berhijrah. Nabi pergi rumah Abu Bakar dulu. Bila Nabi pergi rumah Abu Bakar, maka Nabi menceritakan, innallaha qad azina li bil hijrah. Allah telah izinkan aku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pada ketika itu, dia tak ada tanya, dah tu apa masalahnya, pergilah. Abu Bakar tak kata macam tu. Abu Bakar tak kata, oh tahniah, okey kita berjumpa lagi lepas ni. Abu Bakar tak kata macam tu. Tapi apa dia yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq? As-suhbatu ya Rasulullah. Nakkah aku jadi peneman kamu dalam hijrah wahai Rasulullah? Nampak? Suhbah, sahabat. Nakkah aku menjadi suhbah sahabat kamu, peneman kamu dalam proses hijrah kamu, dalam keadaan Muhammad pada ketika itu adalah the most wanted person, manusia yang paling dikehendaki oleh musyrikin Mekah pada ketika itu, yang mana dapat ancaman bunuh, yang mana dapat ancaman sekian dan sekian, tapi dia sanggup, maknanya sanggup mati bersama dengan Nabi SAW. Itu peranan para sahabat. Jadi amat tidak wajar kalau tiba-tiba ada dalam majlis-majlis kita ini, ada sebahagian orang datang bawa kepada kita cerita, oh musuhilah Abu Bakar rampas kuasa daripada Ali, Umar dan Osman sepakat. Ini kita jangan layanlah. Inilah yang sepatut kita utama. Akidah ahli sunnah wal jamaah mempertahan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sebagaimana mereka mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya kalau semasa saya interview atau temu duga para penemu duga tauliah mengajar agama di wilayah persekutuan, saya tanya soalan kepada ustaz ini. Saya tanya apa definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka adalah beberapa jawapan. Tapi saya kata, setuju kau ustaz kalau saya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni adalah golongan yang mengikut sunnah Nabi dan jemaah para sahabat? Maka semua setuju. Ahlus Sunnah, sunnah di situ adalah sunnah Nabi, dan al-jamaah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tu jemaah mana tuan-tuan? Jemaah para sahabat Nabi. Jadi kita katakan Ahlus Sunnah adalah golongan yang ikut sunnah Nabi dan jemaah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebab itulah kata para ulama salafus salih, antaranya Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijrah. Imam Malik kata, wa kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna suratan minal Quran. Adalah ulama-ulama terdahulu sebelum kita, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka supaya cinta Abu Bakar, cinta Umar, sebagaimana mereka mengajarkan satu surah daripada Quran. Sebagaimana penting ajar Quran pada anak-anak, demikian penting mengajarkan kecintaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita akan sambung sedikit selepas daripada azan sebelum kita tamat insya-Allah.
illallah Muhammad Rasulullah. Muslimin dan muslimat, ibu bapa yang dikasihi sekalian, pertama sekali saya nak sebut yang saya tidak akan sambung lebih daripada 8.30, dan saya harap itu dah menjadi khabar gembira kepada tuan-tuan semua. Kemudian kita teruskan perbahasan sebentar tadi, bahawasanya selain daripada kita ini berselawat kepada ahli keluarga Nabi, maka demikian kita juga berselawat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi ini didefinisikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Sahabat ni adalah mereka yang bertemu dengan Nabi SAW. Itu ciri pertama dia. Dia mesti jumpa Nabi. Bukan siapa yang nampak Nabi, siapa yang jumpa Nabi. Kerana ada orang dia nampak Nabi, dan ada sahabat tak nampak Nabi sebab mereka buta, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebab itu definisi ni dia kena spesifik dan sangat-sangat terperinci, siapa yang berjumpa dengan Nabi. Tapi dia perlu kepada ciri yang kedua, dah berjumpa kena beriman. Dia tak boleh kalau berjumpa sahaja macam Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini berjumpa juga tapi dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan semata berjumpa, bukan semata beriman, tetapi mesti mati dalam keadaan iman. Dahulu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ramai yang keluar Islam kerana tak percaya dengan dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dan pulang semula tak sampai satu malam. Dalam malam yang sama, dalam tempoh yang begitu singkat. Dan Abu Lahab pun dia bagi tahu dan dia tanya kepada semua orang, kamu percaya ke Muhammad? Maka Abu Lahab ni dia pergi jumpa Abu Bakar Siddiq. Maka apa kata Abu Lahab? Dia kata inna Muhammadan qad za'ama hadza, ataupun inna Muhammadan qad qala kaza wa kaza, Muhammad telah berkata begini dan begini. Lalu Abu Bakar ni dia nak tanya, dia nakkan confirmation. Dia tanya awaqala zalik, betul ke dia cakap macam tu? Nampak? Mula-mula dia tanya confirmation dulu, betul ke Muhammad cakap macam tu? Mereka kata betul. Lalu apa kata Abu Bakar? In kana qad qala zalika laqad sadaq. Kalau dia betul cakap macam itu, maka dia telah berkata sesuatu yang benar. Nampak? Dia tak nak tahu pun apa dia yang Muhammad dakwa, yang lebih detail apa semua. Tapi dia kata in kana qad qala zalik, kalau betul dia bercakap macam itu, maka sesungguhnya dia adalah laqad sadaq, dia telah berkata benar. Sebab itu Abu Bakar diberi gelaran apa? As-Siddiq. As-Siddiq ini adalah individu yang sentiasa membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, satu hari Nabi SAW bersama dengan 3 orang sahabat Nabi. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, kedua Osman berada di atas Bukit Uhud. Jadi ada berapa orang? 4 orang di atas Bukit Uhud. Tiba-tiba ihtazzat Uhud, bergegar. Bukit Uhud pada ketika itu bergegar. Maka Nabi katakan kepada Bukit Uhud, usbut Uhud, wahai Uhud, tetaplah kamu. Fa innama alaikan nabi was-siddiq wasyahidan. Kerana di atas kamu pada hari ini adalah seorang nabi, seorang as-siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Yang ni Nabi sebut dalam hadis sahih. Atas kamu wahai Bukit Uhud pada hari ini ada seorang Nabi, seorang Siddiq. Siapa dia Siddiq yang dimaksudkan? Abu Bakar, dan syahidan. Siapa dia syahidan di situ? 2 orang syahid, iaitu Umar dan Osman. Ketika itu Umar dan Osman hidup ke mati? Duk ada atas bukit lagi. Tapi Nabi dah kata mereka berdua ini akan mati syahid. Dan ajaib memang betul, Umar mati ketika sedang mengimamkan salat. Ketika itu dia ditikam. Tapi tidak mati serta-merta,
maknanya dia pun uzur, dia terlantar sakit kemudian mati kerana kesantikaman ketika sedang mengimamkan solat subuh. Manakala Osman mati ketika sedang membaca Al-Quranil Karim, juga mati dibunuh dalam keadaan usianya hampir 90 tahun. Jadi ini tuan-tuan, maka kita lihat betul mereka mati syahid yang ditikam, yang ditikam. Baik. Jadi disebutkan di sini para sahabat dan ahli keluarga Nabi ini membersihkan hati mereka daripada sifat yang tercela. Dan ini memang dituntut dalam Quran. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang ini macam yang tuan-tuan biasa baca tersebut. Mereka dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Ini tak dapat nafikan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ini memang akhlak mereka ini akhlak yang terpuji. Bukan sahaja mereka tetapi semua sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya cadang kepada ibu bapa sekalian untuk membuka sirah para sahabat dengan merujuk kepada kitab Siyaru A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Masa saya belajar dulu, pensyarah saya sebut kamu pelajar syariah kena baca dua kitab. Yang pertama, kamu kena baca kitab Sifatus Safwah karangan Imam Ibnul Jauzi. Kedua, kamu kena baca Siyaru A'lamin Nubala, perjalanan hidup tokoh-tokoh yang agung yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijrah. Jadi bila kita baca kisah ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi ni, barulah kita kata Allah, jauhnya kita nak dibandingkan dengan mereka. Nak bandingkan dengan tabi'in pun kita dah kalah, apatah lagi nak banding dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kalangan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga itu, iaitu 4 Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 6 lagi adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, dan juga Abdurrahman bin Auf. Yang ini 6 orang ini dijamin syurga, ataupun 10 mereka ini dijamin syurga. Tetapi tuan-tuan ibu bapa sekalian, Az-Zubair ibn al-Awwam, dia berkahwin dengan adik perempuan ataupun saudari perempuan kepada Sayyidah Aisyah yang bernama Asma bintu Abi Bakar. Az-Zubair dengan Asma ni berkahwin dan mereka ada anak namanya Urwah ibn Zubair. Ada anak namanya Urwah ibn Zubair. Urwah ni kalau diikut, disifatkan oleh para ulama yang datang kemudian, kata dia ni hamilu liwa'is sabar. Dia ni adalah pemegang panji kesabaran. Panji sabar ni dia pegang. Yang ini bahasa kiasan menunjukkan dia manusia paling penyabar atas muka bumi. Itulah maksud dia. Ketika itu Urwah, anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam, anak kepada Asma bintu Abi Bakar, cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Urwah ni satu hari dia dalam perjalanan ke negara Syam. Daripada Mekah pergi ke Syam. Syam ni sekarang ni ada 4 negara. Syria, Palestin, Jordan dengan Lubnan. Yang itulah tanah Syam. Syria, Palestin, Jordan dengan Lubnan. Sebab tu dia punya lahjah dialek pun lebih kurang. Dan bila dia pergi ke Syam, dalam perjalanan itu kaki dia ni kena timpa, ataupun kaki dia ni macam kena penyakit. Maksud kena penyakit tu macam kena penyakit beracun. Kena penyakit beracun. Terpijak apa dia tak dalam perjalanan. Maka sesampai sahaja ke Syam, khalifah pada ketika itu panggil semua doktor-doktor, pakar medical doctor lah, bukan doktor PhD, medical doctor. Jadi bila panggil medical doctor, maka doktor-doktor tu sarankan kita kena potong kaki ni, dia kata. Sebab kalau kita tak potong, maka penyakit ni, racun ni akan merebak. Ni zaman dulu. Kalau kita tak potong, dia kata benda ni akan merebak. Dia akan merebak habis kepada anggota-anggota yang lain. Maka Urwah ni seakan reda, dia kata tak apalah. Lalu mereka bagi suggestion, mereka kata boleh, tapi kami risau awak sakit. Maka dia nak bagi arak supaya tak rasa sakit. Nak bagi minum satu minuman ni yang macam arak. Maksudnya minuman yang orang kata memabukkan, macam yang mengkhayalkan kita daripada kita boleh sedar, supaya dia tak sedar banyak sangat. Tapi Urwah kata tak boleh macam tu, dia kata.
Cuma kalau kamu betul nak buat juga potong kaki, dia kata apa? Potong ketika aku tengah semayang, dia kata. Ini Urwah kata, kalau nak potong juga potong ketika aku tengah semayang, kerana aku tak rasa apa. Dan dia pun semayang dan dipotong kakinya ketika tengah salat. Lepas sahaja selesai proses pembedahan itu, maka dia dapat satu khabar berita dalam perjalanan daripada Mekah ke Syam tadi, seorang anak lelaki dia mati. Mati sebab anak mati dia kena langgar dengan kuda sampai mati. Anak dia tu nama Muhammad bin Urwah, dan itulah anak yang paling dia sayang daripada jumlah 7 orang anak lelaki dia. Muhammad ni yang paling dia sayang. Lalu bila dia dengar berita tersebut, maka apa kata Urwah ibn Zubair? Dia kata, Allahumma kana li banun sab'ah. Ya Allah, aku dahulunya mempunyai 7 orang anak lelaki. Akhasta wahidan, kau ambil satu daripada aku. Wa abqaita sittah, tapi alhamdulillah kau kekalkan 6 lagi kepada aku. Nampak dia positif. Dia kata, aku dulu ada 7 anak, kau ambil seorang anakku, tapi aku masih ada 6 orang anak. Wa kana li atraf wa arba'ah, dan aku dahulunya mempunyai 4 anggota, 2 tangan 2 kaki. Wa akhasta wahidan, tapi kau ambil satu kaki aku. Wa abqaita salasah, dan kau kekalkan lagi 3 anggota aku. Nampak punya dia positif dalam negatif. Dia mempositifkan musibah. Walaupun dia diuji begitu sebut teruk, tapi dia sabar. Maka ini kita katakan, kalau kita baca kitab-kitab seperti Tazkiratul Huffaz, Syiarul A'lamin Nubala, Sifatus Safwah, Hilyatul Awliya karangan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, Hayatus Sahabah dan umpamanya, maka banyak faedah-faedah sebegini yang kita akan dapat. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ini adalah sebuah kitab yang kecil untuk permulaan ilmu tasawuf. Nampak? Dia kata ini kitab yang kecil untuk permulaan kitab bagi ilmu tasawuf. Dan disebut oleh muhakkik kitab ini, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, betul? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berkata, tasawuf adalah ilmu bagi menyucikan diri, membersihkan akhlak dan memakmurkan aspek zahir dan batin bagi memperoleh kebahagiaan yang abadi. Lihat Risalah Al-Kushairiyah. Yang ini betul. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan zahir dan batin. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat banyak perbahasan kitab, fiqh ni dia ada 2, fiqh zahir dan fiqh batin. Fiqh ada fiqh zahir dan ada fiqh batin. Jadi kalau kita nak belajar ni, kalau boleh belajar dua-dua. Fiqh zahir ni macam contoh, kalau tuan-tuan tengok fiqh manhaji tu ala mazhab Imam Syafi'i, dia ada bagi ta'rifus salah lughatan, as-salatu lughatan ad-du'a, wa syar'an, salat dari sudut syar'a adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Lepas tu masyru'iyatus salah wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi macam tu, dia punya bentuk dia macam tu je. Maknanya dia nak cerita tentang salat. Salat dari sudut bahasa maksudnya doa. Dari sudut syarak, salat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dalil pensyariatan salat, wa aqimus salah. Aqimu adalah fi'il amar, kata perintah, dan kata perintah membawa hukum wajib. Itu je lah. Tapi ada satu lagi kitab ibu bapa sekalian disebut sebagai fiqh batin. Yang ini saya cadangkan beberapa kitab yang sebenarnya dia saling terkait antara satu sama lain. Iaitulah, kalau yang paling ringkas untuk tuan-tuan baca, 1 jilid sahaja, Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Saya nak cerita flow Mukhtasar Minhajul Qasidin ini juga secara ikhtisar, sebab waktu saya lagi 4 minit lagi sebelum saya tutup. Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan daripada kitab ataupun ringkasan ke atas kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin adalah kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Ibnul Jauzi punya tulis kitab Minhajul Qasidin itu adalah syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Yang tu flow dia, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin pula ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Dan kitab Ihya adalah diambil
asasnya daripada kitab Qutul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki rahimahullah. Jadi ini antara kitab-kitab yang membicarakan berkaitan dengan fiqh secara batin. Maksud fiqh batin ni macam saya sebut ginilah. Bila kita ambil wuduk, bukan semata-mata kita melihat kepada anggota yang wajib sahaja. Tapi kita berfikir saat kita basuh muka dengan air wuduk ini, maka jatuhlah dosa-dosa daripada mata kita dan juga lidah kita. Saat kita membasuh wuduk tangan kita ini, membasuh tangan dalam wuduk, maka jatuhlah dosa-dosa tangan. Yang ni dalaman yang kita fikirkan sendiri, iaitu kita timbulkan perasaan dalam hati. Sebab itu Sayyidina Ali bila dia ambil wuduk, kuning muka dia, kepucatan. Maka orang tanya, kenapa sampai pucat begini wahai Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali dia kata, tahukah kamu kepada siapa aku bakal berhadapan selepas aku ambil wuduk ni? Maknanya bila dia kata, maknanya selepas aku ambil wuduk ni aku akan berhadapan dengan Allah, maka tahukah kamu dengan siapa aku akan berhadapan? Sebab tu muka dia pucat. Tuan-tuan nak pergi jumpa Agung sekarang ini. Oi, kalau kita kata kadang kita tak biasa protokol apa semua, kadang pucat juga. Jadi sebab itu kita katakan ni nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya masih ada 2 minit lagi, maka saya akan tamatkan dengan kata penulis kitab menamatkan mukaddimah kitab ini. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baharu belajar. Kitab ini ditulis bertujuan memberi peringatan kepada saya, yakni Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, dan bagi mereka yang baru belajar. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan 1 pendahuluan dan 3 kitab. Dia kata apa? Saya menyebut dalam kitab ini 1 pendahuluan dan mengandungi perbincangan berkenaan 3 bahagian dan dinamakan dengan kitab penawar bagi hati. Dan terakhir dia kata, dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaan kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam bahasa Melayu moden, saya memohon kepada Allah semoga kitab ini dapat memberi manfaat kepada saya sendiri, amin, dan para pembaca sekalian juga, amin. Seterusnya semoga kitab ini dapat memberi satu keikhlasan semata-mata menuntut keredaannya. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Jam saya tepat 8.30, maka saya rasakan cukup sekadar itu perbahasan pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.